Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Qala, berkatanya dia, iaitu berkatanya Heraklah, madza ya'murukum, apa yang dia perintahkan kamu? Qultu, aku berkatanya, yaqulu, dia berkata, iaitu Nabi itu yang mendakwa Nabi itu berkata, U'budullaha wahdah, hendaklah kamu mengabdikan diri kepada Allah wahdah, saja. Allah Ta'ala seorang saja. Wahdahu mana seorang, seorang dia saja. Sini mana Allah, seorang, seorang Allah Ta'ala saja. Mengabdikan diri, ataupun dipanggil makna ibadah. Hendaklah kamu ibadah ke hanya ibadah kepada Allah Ta'ala seorang saja. Itu segala ibadah ni makna dia taqarrub. Taqarrub iaitu mendekatkan diri dengan Allah Ta'ala dengan melakukan amalan. Definisi ibadah. Ibadah itu mendekatkan diri pada Allah Ta'ala dengan cara amal dengan ibadah. Mendekatkan diri pada Allah Ta'ala dengan ibadah disyariatkan. Ibadah disyariatkan Allah, itu dipanggil ibadah. Bila sebut kata ibadah luas. Sebab ibadah ni mesti Allah Ta'ala syariatkan. Yang selain pada Allah Ta'ala syariatkan tak panggil ibadah. Bahkan dipanggil bid'ah atau dipanggil syirik ke amalan yang tidak, bukan ibadah. Sebab ibadah ni hanya khas satu istilah, hanya untuk amal ibadah yang disyariatkan. Jadi perintah tu hanya buat ibadah yang Allah Ta'ala syariatkan sahaja, hanya untuk Allah Ta'ala sahaja. Marah orang kafir Quraisy, marah. Seperti mana di Malaysia, marah. Kena amal ya Allah Ta'ala syariat saja, yang Allah Ta'ala tak syariat, yang tunggu kita syariat tu tak boleh lah. Tak boleh ayat tu, tak boleh. Sesat. Sesat mungkin. Tak betul tidak matai lagi lah ilmu. Sebab kita kata-kata ulama ni boleh jadi ibadah. Bila dipandai bagus, dipandai elok oleh ulama, maka jadi baguslah. Kira mudah lah. Mana yang daripada ulama kira bagus. Mana kentut pun bau wangi ulama. Mana kentut pun kira wangi dia. Bagi dia wangi. Kalau ulama kata kentut tak bau usul ni bau wangi. Biarlah tutup hidup pun wangi juga. Wangi. Jadi sebab bagi mereka ni, dia tak kena ada lagi tahi, dia tak kena ada lagi kentut lah. Bagi dia kentut tu angin nyapok yang macam angin ekor tu kan. Lepas tu tahi tu dia bagi dia tak ada masalah apa, biasa. Dia main-main gitu macam budak-budak kecil. Jadi dia tak kena beza dah. Asalkan mari daripada orang tu yang bagi, tak apa. Dia benda yang sama yang saya pernah dengar daripada ayah Ping. Ayah Ping kan, ramai kita cerita tentang ayah Ping kan. Ayah Ping siapa yang belajar dengan dia bagi satu pil macam satu majung. Majung special. Majung special tu kata daripada tai. Apa dia? Daripada tai. Tai dia najis. Najis dia lah daripada tai dia. Jadi dia buat majung. Jadi siapa pengikut dia kena pakai lah tu. Tak apa. Kalau yang ayah Ping punya beres. Oh, dia orang tahu. Tak tahu. Dia tahu lah. Tahu yang dia bagi tahu.
Sebab ni dia kira nak suruh bercampurnya zatnya tu guru dengan zatnya kita. Maka bila boleh bercampur, maka jadi kita ni akan jadi aura lah, boleh masuk aura lah dia panggil. Maka boleh jadi wali lah, cepat lah sikit boleh jadi wali. Habis nak lah tu. Jadi wali. Cepatlah sikit jadi wali. Jadi macam tu dia juga lah, contoh. Jadi biasalah kalau benda ni boleh berlaku cerita ayah Peng. Lepas tu sekarang ni pun kiyah benda lain. Sampai sekarang ni macam-macam amal ibadat atau maulud, buat maulud Nabi. Buat maulud Nabi pun tak menjadi kesalahan. Apa salahnya kita buat kita menari-menari je pun, menari nak menzahirkan kegembiraan kita. Ya, menari ke apa pun tak apa lah. Lama-lama mungkin telanjang pun tak apa pun ni. Agak-agaknya kalau K-pop nyanyi bahasa Arab pun. Kalau nyanyi bahasa Arab pun mana memang tak apa dah dia. Nyanyi tak ada menyanyi agama, tak ada menyanyi agama. Menyanyi agama ni Yahudi Nasara yang menyanyi agama. Yang menyanyi nasyid-nasyid. Nasyid agama tak ada. Nasyid agama tak ada lah. Sahabat-sahabat yang disibukkan dengan nasyid-nasyid. Ada sahabat tu band nasyid mana-mana, tak ada. Jika tak ada, mana sunnahnya? Mana sunnahnya? Jadi bila tak ada, mana sunnahnya? Ya kita duduk bergendam-gendam tu, mari mana sahabat mana yang buat? Tak apa kita buat ni adalah amalan yang mana bagus lah. Sahabat mana yang buat? Tapi kau yang buat? Siapa? Semua orang tak sempat pun nak buat benda tu kerana sibuk dengan belajar. Mereka ni sibuk dengan hiburan ni kerana puas duduk saja. Puas duduk saja, boring, duduk saja dia boring. Maka dia akan ada kayak aktiviti ngaji-ngaji malam. Jadi tiap tahun ataupun sekarang ni tiap bulan buat maulud sekarang ni. Dah tu guru tu tak ada kerja. Tu guru tak ada kerja. Lepas tu kalau tak ada program ni tak masuk duit. Jadi kena buat program-program ni jadi masuk duit. Jadi ada kerja sikit. Kalau tidak tak nampak ulama dia tu. Sebab tu kalau kata dia ni ulama besar, kita pun tanya, dia ajar apa? Apa yang dia ajar? Dia ulama besar. Mestilah kedatangan dia tu orang belum nak belajar ilmu apa-apa. Ilmu tafsir kau, hadis kau, fiqh kau pun tak apa dah. Tak ada pun orang berebut nak tu. Orang berebut nak bersalah, nak bersalawat dengan dia. Ni mari bersalawat dengan Habib ni. Habib ni. Kerja tu. Jadi Habib tu kerja apa? Kerja tu. Kerja selawat. Lepas tu yang dia kata tu, itulah ulama. Kerja apa ulama? Ulama ni kerja dia disibukkan dengan mengajar ilmu. Bukan disibukkan dengan hiburan tu. Tak ada cerita Bukhari disibukkan dengan duduk belakang sini pencinta Rasulullah. Jadi tu dipanggil merosakkan masyarakat. Masyarakat ni jadi rosak. Masyarakat yang malah belajar dah ditambah dengan hiburan sesuai dengan hak tu lebay ni lama dah dia tak pergi disco. Yang lebay-lebay dia tak pergi disco dah. Dia tak berdanut apa dah. Bila boleh berdanut ni dia naik seh lah. Naik seh lah dia nya. Setuju ni dia enggak ni ingat masa muda-muda dulu ni duduk joget. Yang dia duduk main ni dia pun duduk main ni lah. Jadi dia main. Jadi amalan yang dia buat ni amalan yang betul mungkar. Mungkar yang didakwa bukan mungkar, bahkan dia kata ma'ruf. Macam mana nak ma'ruf bagai benda tu adalah majhul. Mungkar ni maknanya istilah kepada benda yang tidak ada, tidak dikenali di dalam Islam. Panggil mungkar. Ma'ruf dikenali. Ma'ruf ni maknanya dia dikenali. Jadi bila dikenali, siapa dia yang kenal ilmu dia tu? Bawa ke ilmu dia tu siapa yang tahu daripada sahabat kau, tabi'in kau. Maka bila tidak ada benda-benda ni, sepatutnya masyarakat boleh mudah faham dah. Tapi masyarakat pun sesuai dengan sahabat masyarakat nak, sesuai dengan masyarakat nak. Yang mana masyarakat suka kepada hiburan, maka adanya hiburan-hiburan gini dikira bolehlah menghabis masa. Yang mana menghabis masa menggunakan atas nama agama. Sepatutnya kita menghabiskan masa dengan belajar.
menghabiskan masa dengan mengajar. Dan selain pada itu, menghabiskan masa dengan membaca, menyelidik, meneliti kembali kitab-kitab yang kita sudah belajar. Hari ni tengok tafsir, contohnya tafsir, tengok tafsir Qul Allah. Esok pun tengok balik, lusa tengok balik, kerana kita nak kajian. Apa makna lagi yang tersirat di dalam Qul Allah? Mana yang tersirat daripada ayat ni, ayat tu. Supaya lama-lama tu kita akan makin mata, makin mahir tentang ilmu yang kita belajar. Tapi dia disibukkan dengan buat benda tu, duduk buat maulud tu satu sampai tengah malam dah. Mula-mula hitam dulu tu ayat. Wahabi sesat, siapa dia tak mau maulud Wahabi, siapa yang tak mau buat maulud dia sesat. Mula-mula dia selesai dulu sejam 2 jam. Kemudian lepas pada okey, mari kita bangun belakang, kita main selawat. Jadi dulu kalau selawat tu ringkas sangat. Maka sekarang ni tambah ya hana-hana lah apa semua dia. Si ada nasyid macam konsert pula. Habis nasyid ni, nasyid satu lagi pula. Nasyid ni, habis nasyid ni, nasyid satu lagi pula. Bahkan dalam nasyid-nasyid dia tu berbentuk minta bantuan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi lah. Teruk kerana bentuk memuja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbentuk meminta doa, minta kepada Rasulullah sendiri. Mana boleh? Rasulullah memerintahkan sahabat supaya minta kepada Allah. Tak pernah lagi Nabi kata, kamu kalau ada masalah kamu minta aku. Cuma berlaku juga sahabat-sahabat yang minta dengan Rasulullah, tapi Nabi perintah tak? Nabi tak pernah perintah. Nabi tak pernah perintah. Ada orang buta yang minta Nabi supaya doakan supaya dia celak. Nabi tak perintah. Bahkan Nabi kata kalau kamu sabar, lebih baik buat kamu. Bila bagi tahu tu, dia pun tetap nak minta juga. Tapi Nabi kata apa? Kamu kena solat. Nabi tidak buat solat, Nabi suruh dia solat. Dan Nabi suruh dia solat buat apa? Lepas solat berdoa minta pada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala makbulkan doa Nabi. Itu hijab apa? Mana minta Allah Ta'ala, ya Allah makbulkanlah doa Nabi. Makbul doa Nabi. Jadi Nabi nak ajar apa? Nak ajarnya, baiklah kamu minta, ya Allah makbullah doaku. Itu yang Nabi nak ajarnya. Sebab dia orang buta. Nabi ni bila orang minta Nabi, kan hadis kemarin ada dah semalam kan. Nabi ni jenis ajwad. Jenis ajwad. Jadi ajwad orang minta apa-apa pun dia beri. Dia tak menilai orang ni, dia kira orang ni jahil lagi. Tak apalah nak suruh doa, tak apa kita doa. Tapi Nabi tetap bagi pilihan kepada dia. Kamu sabar tu lebih baik. Sebab buta Allah Ta'ala jamin syurga dah. Tapi bila jelek, tak ada jaminan lah syurga. Untuk dunia boleh lah, untuklah kamu ya, boleh nampak jelek tu, boleh jelek mata. Tapi kerugiannya apa? Kerugian sebab mata kalau Allah Ta'ala ambil, Allah Ta'ala balas yang syurga esok. Allah Ta'ala balas yang syurga esok. Jadi sebab tu Nabi kata kalau sabar tu lebih baik. Jadi doa yang orang minta Nabi, bukan Nabi minta orang supaya minta doa dengan dia dah. Orang yang minta Nabi supaya doakan. Dan kita kena ingat berapa kerat sahaja di kalangan sahabat yang minta Nabi doakan. Adakah Umar minta? Adakah Abu Bakar minta? Adakah hari-hari minta? Mereka adanya berita-berita terpencil tertentu atau orang tertentu. Kadang-kadang sahabat tu pun sahabat yang kurang dikenali. Cerita orang buta tu sahabat juga tapi kurang dikenali oleh orang ramai. Lepas tu satu lagi contoh, satu orang perempuan yang kena penyakit, macam jenis sawat, pun minta Nabi doakan juga. Ya tu. Tu pun jenis berita-berita yang terpencil. Lepas tu sahabat-sahabat lain-lain kita nak buat gitu juga. Yang cerita sahabat-sahabat yang tak minta pun Nabi supaya doakan dia. Bahkan Allah Ta'ala perintah kepada Nabi, sudah perintah dah kepada Nabi, kamu doalah kepada umat. Cukup dah. Allah Ta'ala ada sendiri tolong untuk kita. Tolong untuk kita. Allah Ta'ala tolong kita dengan suruhnya Nabi doakan untuk kita semua dah.
Sahabat bila dia tahu ni, dia tak minta dah Nabi, sebab Nabi memang doa dah kebaikan untuk umat dia. Bahkan setiap orang, kita akan jumpa satu hadis, ada salah satu hadis, Nabi SAW sudah buat sembelih dah korban untuk kita. Setiap orang yang Islam, setiap orang yang Islam free dia boleh pahala. Dia panggil pahala, orang panggil percuma. Percuma boleh pahala. Sebab dia yang masuk Islam, dia percuma boleh pahala, iaitu pahala korban. Pahala korban haji. Kerana Nabi sudah niatkan untuk semua umat dia. Ya, Islam sudah diniatkan sampai ke pahala. Diniatkan sampai ke pahala. Setiap orang boleh pahala tu. Setiap umat. Mana di kalangan umat Nabi Muhammad SAW boleh dah. Siapa dia yang masuk Islam akan dapat free ni, bonus ni. Ni kita minta pahala ni, kita minta pahala ni. Tapi Nabi SAW kerana sifat ajwad dia, maka dia buat sembelih satu seekor kibash, tak silap ya, seekor kibash, yang mana Nabi SAW kibash, sembelih korban kibash itu niat untuk umat dia. Akan jumpa dalam hadis lah, insyaAllah. Jadi ni bentuk pahala yang Nabi sumbangkan, memberi sumbangan berbentuk pahala. Yang dibenarkan dalam Islam lah. Sebab sumbangan, nak beri sumbangan pahala ataupun sedekah pahala ni hanya dibenarkan mengikut yang ada dalam syariat saja. Yang tidak ada dalam syariat tidak dibenarkan sama sekali. Contoh baca Quran ke apa semua tu tak ada. Kalau ada je, niscaya Nabi SAW tak perlunya sembelih kibash. Bahkan Nabi baca Fatihah sudah sedekah siap dah kepada umat dia. Mudah kan? Ataupun semua orang ni kena minum air apa? Air apa ni panggil? Air jampi, air apa? Air 30 juzuk ke apa tu? Maka niscaya Nabi SAW akan baca kan dah. Dalam mana? Dalam air Zam-Zam tu. Telaga Zam-Zam kan Nabi ada kan? Nabi pakai baca surah apa-apa, Nabi pun umbuh dalam itu untuk sepanjang zaman. Untuk sepanjang zaman. Sebab tu kalau kita tengok orang ni kadang-kadang duduk disibukkan dengan baca Jadi kenapa nak kena baca dalam ni? Baik dah baca dalam sungai tu. Sebab baca dalam sungai merembuk habis semua kan. Okay. Berapa kita nak sempit kan? Tak buka kempangan lah, goji. Awak ada panggil tu kan? Baca tu. Sebab tu dia tak buat gitu. Dia buat yang tertentu saja. Ada kilai dia kata kilai tertutup lah, apalah macam-macam. Jenis puncak air. Jadi benda ni betul kekeliruan masyarakat. Dia tak faham. Kita faham lebih jauh lagi daripada dia. Dia dah faham air ni. Kita kata apa nak air ni? Air sungai terus lah. Telaga Zam-Zam terus lah. Senang. Telaga Zam-Zam ke, telaga hak duduk di Madinah ke. Setiap telaga hak mana ada di Madinah tu, baca ayat Quran, Fatihah apa semua, Nabi baca siap. Set-set kufar Quraisy pun kalau minum air tu cerah hati. Orang kafir Mekah tu kan minum air tu, dia akan jadi macam jadi betul stesen. Sekarang dah tambah hadis je lah tu. Dalam air tu dah tambah hadis. Tambah hadis. Jadi baca tu akan boleh hidayah dia. Kan sebab ada kan dia kata air 1000 hajat, air apa? Air 1000 hajat, air macam-macam lah jenis jenis fadilah air. Air 1000 macam penyakit ada. Jadi di Mekah zaman jahiliah memang sumber air Zam-Zam tu jadi sumber sumber air. Semua minum Jadi baik pakai hembuh dalam tu. Tapi tak pernah buat. Lepas tu tak usah buat seorang, buat ramai. Sahabat pun pakai likung semua kali keluarga Zam-Zam tu. Pakai baca situ lah. Seller situ. Baca ada situ. Tak pernah buat. Sebab tu orang nak rekod ni, dia tak kreatif lagi sebenarnya. Dia kena kreatif. Kena kreatif lagi. Kena berpandangan jauh. Pandangan dia tu speed. Kita nak ajar dia tu banyak kreatif lagi. Jadi sungai tu ambil semua sungai, kepala sungai tu cari hulu-hulu sungai tu. Baca situ.
Ya, jadi sambung sini, ubudullaha wahdahu, hendaklah buat ibadah hanya pada Allah Taala saja, seperti mana syariat Allah Taala syariatkan. Bila kata Allah Taala syariatkan, marahlah orang-orang kufar di Mekah itu, marah. Dan orang-orang yang menentang seperti Yahudi dan sebagainya pun marahlah, marah kepada dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala tusyriku bihi syai'a, ni adalah perkataan takkid. Ni yang dipanggil perkataan takkid. Orang Arab ni biasa dia akan mengeluarkan perkataan tasbih dan juga perkataan nahi. Nahi ni mana larangan. Benda tasbih, benda yang dia bentuk sabitkan, itu sabitkan bentuk amar, bentuk amar, satu bentuk amar, satu bentuk larang. Bila berserta dua ni dengan makna takkid. Takkid ni mana mengukuhkan perkataan ataupun mengukuhkan mana cara nak mengukuhkan tauhid itu. Iaitu cara nak mengukuhkan tauhid itu dengan apa? Nak mengukuhkan ibadah hanya semata-mata pada Allah Taala itu, wala tusyriku bihi syai'a, tidak mensyirikkan Allah Taala dengan sesuatu apapun. Walaupun sedikit. Syirik kecil ataupun syirik besar tidak syirikkan dengan Allah Taala. Jadi buat ibadah termasuk ibadah apa? Doa pada selain pada Allah Taala, itu mana dia? Jadi kalau tak buat tu, hendaklah kamu doa minta kepada Allah. Dan maksud lain pula, dalam kamu minta kepada Allah tu, janganlah kamu minta doa tu adanya perantara yang betul syirik pada Allah Taala. Jangan ada. Bahkan dengan ada perantara yang baik saja. Perantara yang baik contohnya kita solat ke, kita puasa ke, tak ada sabit dengan orang lain lah. Bukan orang lain, kita yang buat. Sebab tu dipanggil takarrub juga. Tu dipanggil benda yang untuk mencapai ataupun dipanggil tawassul juga lah. Jadi kita buat, kita solat, kita puasa, kita sendiri buat. Lepas tu doa kita sendiri buat. Bukan orang yang buat, ustaz tu yang buat. Puasa ke, solat ke, haji apa semua tu dia yang buat, dia yang doa. Kita buat apa? Kita tak buat apa. Dan kita berdoa tawassul dengan mereka ni, tak boleh lah. Sebab tu hak dia. Yang dia saja, yang kita saja. Jadi minta doa direct minta pada Allah Taala. Ya Allah, makbullah doa aku, hajat aku ini, wilayah lindung aku ini, itu ini. Minta dengan Allah Taala. Jangan kita bila time berdoa kita minta pada ustaz-ustaz, guru-guru, tapi time kita minta doa, kita minta dengan guru apa semua kan, supaya doa kepada kita. Tapi kalau yang biasa-biasa gini baru kita minta dengan Allah Taala. Contohnya astagfirullah tu minta dengan Allah Taala direct dah. Tapi tanya yang lain, tanya besar-besar kita minta dengan orang lain yang tolong doa kan. Maka sini boleh menyebabkan syirik pada Allah Taala. Boleh menyebabkan syirik pada Allah Taala kerana rasaknya pemahaman dia tentang Allah. Kerana bagi dia Allah Taala ni Allah Taala ni tidak akan makbul doa dia. Mana dia akan su'zan kepada Allah Taala. Dia akan sangka buruk pada Allah Taala. Dan dia yang mengatakan bagi pihak Allah. Mana boleh? Allah Ta'ala saja yang boleh mengatakan bagi pihak dia. Jadi dia pula mengatakan satu perkara bagi pihak Allah. Yang mana Allah Ta'ala tidak akan makbul. Ini berlawanan dengan Allah Ta'ala kata. Yang mana Allah Ta'ala kata ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku akan makbulkan doa orang yang berdoa minta kepada aku. Tiba-tiba kita kata Allah Ta'ala tidak akan makbulkan. Lepas pada tu memang tak makbul pula tu. Ini sesuai dengan di dalam hadis. Yang mana dalam hadis doa satu orang itu tidak akan dimakbulkan jika kita kata aku sudah doa. Kita kata gitu. Kita doa dah. Bila satu orang kan, kadang-kadang kalau kita suruh orang tu dia suruh orang lain lah, tolong buat mayat hajat, doa kalau saya buat ada hajat ni, hajat tu, hajat ni. Nah, bila dia suruh tu,
orang tu kadang-kadang dia orang yang jenis curus sikit dia akan kata lah, ya bagusnya pakcik sendiri lah doa. Doa dah. Dia kata doa dah. Bila dia kata perkataan itu, dalam hadis ada sebut tak akan mampu dah doa dia. Tak mampu dah. Ustaz tu nak doa 10 kali pun tak mampu juga. Kalaulah misalnya doa ustaz tu makbul, tak mampu doa dia. Kerana Allah Ta'ala tak mampu doa orang yang putus asa dah. Ni orang putus asa dengan Allah Ta'ala. Maka kena minta direct dengan Allah Ta'ala. Macam seolah-olah tak boleh lagi. Tak boleh lagi biar benda yang kita hajar. Kita kena sangka baik lah. Sebab Allah Ta'ala Maha tahu. Kita kena ingat bila kita berdoa ni, kita bukan berdoa kepada orang biasa. Bahkan kita berdoa dengan Tuhan yang Maha mengetahui, lagi bijaksana dia. Dia bukan sekadar tahu biasa, pakai dia tahu secara halus. Benda yang kita tak tahu dalam berdoa pun dia tahu. Kita minta nak sesuatu, dia tahu kita memang nak lah ni, tapi dia nak bagi lebih baik pada ni. Maka manusia ni kadang-kadang dia kata Allah Ta'ala tak mampu, padahal Allah Ta'ala bagi dia benda lain. Yang ni yang tak bagi. Air kosong tak bagi, air kotak bagi. Air kotak serupa lah. Mana air lebih baik lagi, mana air manis ke apa kan. Mana dalam satu segi, mana benda tu air lebih bagus lagi. Jadi dia rasa tak boleh dah air ni. Kita minta nak air ni, jadi tak boleh air ni. Bila tak boleh air ni, dia pun akan jadi rasa Allah Ta'ala tak mampu. Padahal Allah Ta'ala bagi betul air. Kadang-kadang Allah Ta'ala bagi betul duit pergi beli je lah. Takkanlah nak suruh orang bagi air ni baru nak minum air, kena pergi beli kedai kan. Mana Allah Ta'ala dengan bijaksana dia bagi bentuk tak serupa. Jadi manusia ni kadang-kadang dia cepat putus asa kerana dia ni nampak dia hanya pandai ke depan ni saja. Dia tak pandai ke yang lebih jauh. Maka dia jadi dia tak jumpa nikmat-nikmat Allah Ta'ala, dia tak nampak. Padahal dia minta dah. Jadi dia rasa Allah Ta'ala tak mampu. Kadang-kadang Allah tak mampu. Tapi dalam hadis ada sebutnya, kalau dia yang jenis orang yang mengatakan aku doa dah, orang yang putus asa, Allah Ta'ala tak mampu. Dia kena ingat. Jadi kalau kita suruh, kalau orang kata doa, jawapan kita apa Ustaz? Apa? Kalau orang suruh kita doa, jawapan kita, Kalau orang tanya doa boleh tak? Kadang dah. Kalau kita kalau nak elak jawab gitu, apa yang patut kita jawab bila Kita tolong kita untuk doa. bukan kan kita yang akan cakap tu. Saya ni saya suruh tengok Ustaz, doa lah. Ada salah berdoa lah. Cakap dah. Untuk mengelakkan cakap dah tu. Dia patut jawab macam mana? Dengan cakap macam mana sebenarnya? InsyaAllah. Saya tak kan tu ada masalah ni doa. Saya cakap dah. Untuk saya cakap tak, untuk saya tak cakap benda tu, apa saya cakap supaya tak cakap benda tu? Ke diam je? dia sepatutnya dia kan dia teruskan doa. Terus sepatutnya. Dia teruskan doa. Teruskan doa. Berdoa. Kena teruskan doa. Sebab dia tak tahu doa Allah Ta'ala bagi makbul tu macam mana, dia tak tahu. Jadi dia hanya doa saja. Jadi dia tak boleh keluar yang perkataan-perkataan yang betul putus asa jangan. Jadi dia kena sebut perkataan-perkataan yang betul. Aku akan terus berdoa lah. Dia kaedah sedar untuk doa, buka dalam surah Sajdah, Alif Lam Mim Sajdah. Ini kena ajar lah sebenarnya. Surah 23. Kan 32 sebenarnya. Ayat 16. Tapi ayat 15 pun boleh juga, tapi saya ambil yang last sekali dah. Ayat yang 16 tu cara untuk makbul doa. Orang ni kadang-kadang susah nak cari makbul doa. Jadi nak makbul doa dalam Quran, antara tempat yang ajar tentang untuk makbul doa ni.
Buat orang ni kadang-kadang masalah. Dia kata aku ni Allah Taala tak macam tak mampu lah dia. Tapi ni kita ajar mana cara nak ajar berdoa. Jadi dia ada beberapa syarat dia, iaitu tatajafa junubuhum 'anil madajih. Mereka tu merenggang badan mereka daripada tempat tidur dia. Yad'una rabbahum, mereka berdoa minta kepada Rabb mereka khaufan wa tama'an, dengan rasa takut dan juga mengharap betul kepada Allah Taala. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan daripada apa yang yang kami rezeki kepada mereka, mereka mendermakan. Ringkas saja ya. Itu ya, terjemuh dia. Makna dia itu syarat pertamanya, tatajafa junubuhum 'anil madajih, itu syarat pertama. Itu syarat pertamanya solat malam. Untuk makbul kita cari waktu yang terbaik. Waktu terbaiknya malam. Dan malam dia ada surah Qadar macam surah Al-Muzammil pada qumil laila illa qalila. Solatlah malam walaupun sedikit. Nisbahu aw inqus min qalila. Terkiralah paruh malam ke ataupun lain-lain. Jadi yang penting sekali untuk makbul doa kita solat malam. Jadi janganlah kita duduk sibuk. Kalau ada masalah kita buat solat aja. Bukan. Kalau kita ada masalah kita solat malam. Tu kita ajar masyarakat. Kita kena ubah masyarakat ni yang kebingungan tentang cara nak menyelesaikan hajat. Memang setiap manusia ni nak selesaikan hajat. Jadi nak selesaikan hajat dengan solat tahajud, dengan solat malam. Jadi cara macam mana? Solat malam. Tak perlulah kamu duk susah duk cari tu imam ni. Kamu malam-malam kamu bangun sendiri, kamu solat. Bangun kamu solat. Jadi bangun tu syarat pertama. Yad'una rabbahum, berdoa minta kepada Rabb mereka. Berdoa sini ada dua makna, sah dengan makna ibadah iaitu solat tu sendiri. Sah lagi dengan makna berdoa dengan makna doa tu pun. Sebab doa di dalam Al-Quran ada dua makna saja. Doa dengan makna solat. Doa dengan makna berdoa. Doa dengan makna berdoa. Jika di dalam ayat tu hanya menyebut doa saja, maka maksud dia doa dan juga solat. Kalaulah dia sebut dua-dua, solat dan juga doa, tu benda yang lain-lain lah. Tapi sini sebut doa situ adalah ibadah, iaitu melakukan ibadah solat, dan doa dengan maksud berdoa lah. Sebab solat pun dipanggil doa juga. Sebab solat makna dia doa. Sebab tu kita panggil solawat. Solawat tu doa kepada Nabi. Solat tu makna doa dah. Solat dari segi bahasa dengan mana? Berdoa. Jadi doa dengan makna berdoa, doa dengan makna melakukan solat. Jadi mereka ni solat malam makna dia. Mereka tu melakukan solat malam. Ataupun kalau malam-malam pun dia berdoa pada waktu malam. Bangun tidur, doa sekejap. Doa sekejap. Kalau malah sangat nak solat malam, bangun doa ya. Minta Allah Taala. Tak semestinya kena doa tu kena angkat tangan ke dulu apa dulu, tak perlu. Tak semestinya tu. Doa minta terus dengan Allah Taala, ya Allah, aku ada susah ni, selesaikanlah. Tu pun cukup dah. Aku ada susah banyak ni ya Allah. Nak sebut susah pun memang banyak banyak dah. Susah ya Allah, selesai ya Allah. Bisa selesai. Contoh je sah. Tu contoh lah, contoh. Selesai lah. Pertengahan malam tu tak ada waktu berapa? Ya, maknanya 2/3 malam. Benda dekat dengan subuh lah. Dekat dengan subuh, tapi sebelum subuh lagi lah. Sempatlah tidur lebih kurang setengah jam. Kalau lepas solat tu sempat kita tidur setengah jam ke 45 minit ke ataupun sejam ke. Mana waktu tu kira waktu terbaik itulah. Tapi tak kisah. Qumil laila illa qalila. Solatlah malam. Walaupun masa-masa mana sekalipun. Kita solat. Tapi syarat dia kena tidur dulu lah. Tak ada. Solat malam nama solat malam, bukan solat tidur tu. Orang kerja guide pada. Salatul lail bukan dengan maksud
solat mesti kena tidur dah. Tu orang kita kata yang biasa memang orang tidur dulu, lepas tidur baru bangun. Tapi kadang-kadang orang tak tidur ni. Solat. Jadi nak solat tahliah ni kena tidur dulu. Tidur tak bangun. Tidur tu tak bangun. Sebab tu solat tu saya panggil solat malam. Memang di kalangan ulama pun, dan di dalam Al-Quran pun dipanggil solat malam. Kalau lepas isyak pun tak ada masalah lah. Dia solat malam semua selepas pada isyak, solat sunat lepas pada isyak sebelum sampailah pada sebelum subuh dipanggil solat malam semua sekali. Termasuklah solat tarawih pun dipanggil solat malam. Solat witir pun dipanggil solat malam. Dan apa saja yang kita solat sunat, tak kira panggil sunat apa sekalipun, dipanggil sunat malam dah. Jadi cara nak solat malam macam mana? Allahu Akbar lah. Nak solat malam. Kawan kita kadang-kadang nak solat sahaja aku solat apa? Tahajud lah, taubat lah apa. Tak ada kita. Ya, kita solat 2 rakaat. Nak buat berapa rakaat? 2 rakaat. Allahu Akbar, 2 rakaat. Tak boleh cerita. Nak cerita apa yang kita nak cerita ke siapa ni? Kalau kita nak lafaz tu nak bagi tahu siapa? Nak bagi tahu Allah. Tak mungkin kita boleh bagi tahu Allah. Allah Taala tahu dah. Kalau nak bagi tahu diri kita sendiri, macam tak cilik sangat lah pula ya. Macam ya. Nak minum air ni. Nak buka ni. Jadi kalau kita tengok tu macam orang gila lah pula ya. Nak buka ni. Nak pergi telefon ni. Tak cakap gitu, orang tak cakap gitu. Kalau kata beritahu malaikat tukar tulis tak? Nak bagi tahu, jadi masalah pula ya. Sebab tak pernah lagi diberitahu gitu. Dan pakai benda tu boleh mengosak akidah pula kalau kita cakap-cakap dengan benda lain. Sebab benda lain hanya boleh minta suruh dengan Allah. Qul ud'u Rahman aw ud'u Allah aw ud'u Rahman. Hendaklah kamu minta kepada Allah ataupun serulah Allah. Mana nak menyeru hanya Allah. Selain pada Allah Ta'ala kita tidak boleh seru. Sebab doa juga dengan mana seru. Seru ini maknanya panggil. Seru dengan mana panggil. Seru ni dengan mana panggil. Seperti makna dakwah. Dakwah kita panggil dia supaya terima. Kita panggil dakwah. Dakwah kan dakwah apa makna? Dakwah ni makna kita panggil dia ataupun kita ajak dia. Dakwah pun dengan mana sama juga. Dakwah dengan mana panggil makan. Jadi kalau kita panggil malaikat tu satu masalah sikit lah. Kita siapa? Kita ni siapa? Hubungan dengan malaikat tu untuk kita panggil dia. Bahkan kalau kita panggil pun tak akan buat apa-apa. Kalau dia dengar ke tak dengar ke, dia tak akan boleh buat apa-apa. Sebabnya yaf'aluna ma yu'maru. Mereka melakukan apa yang diperintahkan saja. Diperintahkan oleh Allah Ta'ala, bukan perintah kita, perintah Allah. Sehingga Jibril pernah lambat turun beri wahyu. Nabi kata, kenapa tak turun hari-hari? Dia kata tak boleh. Jibril kata tak boleh. Sebab urusan wahyu Allah, perintah Allah baru turun. Tu dengan Nabi sendiri pun tak boleh. Kita pun nak bagi tahu pada malaikat mana-mana, kanan kiri apa semua tu. Baiklah kita setel ke. Setel pun jangan ganggu aku. Maksud jambai ke apa. Tidak kena gitu. Kita yang kena caranya kita baca kita baca ta'awuz. Minal khubuthi wal khaba'ith. A'udzubillah. A'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kita baca doa tu. Jadi mana caranya minta dengan Allah, bukan yang minta tu. Sebab seru ni penyeruan hanya penyeruan kepada meminta hanya pada Allah Ta'ala. Memanggil hanya memanggil Allah Ta'ala. Kalau kita nak seru pada yang lain, kita seru Allah saja. Lepas tu sambung yang situ, yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Jadi doa minta kepada Rabb mereka. Rabb mereka ni isyarat kepada orang yang berdoa. Syarat kedua, syarat pertama solat malam, qiyamul lail, bangun malam. Yang kedua, berdoa ataupun solat pada malam hari. Yang ketiganya yad'una rabbahum.
Rabbahum tu isyarat kepada orang yang berdoa tu mengerti bahawasanya Rabb mereka ni boleh menyelesaikan masalah. Sebab tu guna perkataan Rabb. Kenapa perkataan sini tidak digunakan yad'una Allah? Tak apa tak sebut nama Allah Taala tu. Tapi disebut ataupun diguna perkataan Rabb. Yad'una Rabbahum. Doa minta dengan Rabb mereka. Rabb mana apa? Rabb dengan mana yang mengurus tadbir, yang berkuasa, yang mentakdirkan, yang menentukan makhluk. Jadi kita orang yang minta ni dia tahu Allah Ta'ala yang boleh selesaikan masalah dia. Kalau dia bangun malam sekalipun, kalau dia bangun, dia minta tu seolah-olah Allah Ta'ala tak boleh selesaikan masalah dia, tak selesai masalah dia. Sebab dia sudah pandai buruk pada Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala akan buat sesuai yang dia pandai. Dia pandai buruk, maka Allah Ta'ala pun, kalau keadaan tidak makbul, maka Allah Ta'ala pun tidak makbul doa dia. Maka doa minta syarat ketiganya untuk menjadi doa makbul, orang itu kena anggapnya Tuhan dia itulah yang boleh menyelesaikan masalah. Allah Ta'ala itulah dapat menyelesaikan masalah. Dia kena ada tu. Khaufan wa tama'an. Minta biasa tak boleh, minta kena takut. Kalau benar-benar musibah, betul dosa, kena minta dengan takut lah. Kena ada perasaan takut. Apalah gitu tak boleh lah. Kenalah dengan ada insaf, menyesal. Kena ada perasaan takut pada azab Allah Ta'ala kerana melakukan dosa, kena ada. Kita kena berzahirkan takut. Kalau kita nak pergi jumpa dengan orang, kita tu ada masalah, kita bercakap dengan dia tu suka-suka. Orang kata dia ni betul ke tak ni? Kerana cakap benar masalah tapi ketawa. Kan? Cakap benar masalah tapi ketawa. Jadi ni ada betul ke ada masalah atau main gurau ni. Jadi sebab tu benda yang betul-betul dosa mesti dah ada menunjukkan apa perasaan takut tu. Berdoa dengan rasa takut pada Allah Ta'ala yang mana Allah Ta'ala boleh azab dia kerana dosa-dosa yang dia buat. Khaufan wa tama'an, dan juga betul harap sungguh, bukan harap biasa. Tamak ni bahasa kita pun kita panggil tamak. Orang Melayu kita panggil tamak. Tamak ni mana kalau boleh nak kawin semua. Nak belaka. Yang diminta tu nak semua. Kan? Yang diminta tu nak semua. Jadi tamak ni mana betul yang kita nak semua. Yang kita minta tu kita nak semua lah. Bukan kata yang ni tak bagi pun tak apa. Yang ni kalau bagi boleh, kalau tak bagi tak apalah. Kita reda lah. Tak boleh minta dengan Allah Ta'ala, tak boleh dengan cara kita. Minta dengan Allah Ta'ala kita kena menzahirkan kesungguhan kita memang nak benda tu. Seolah-olah tak bolehnya benda tu tak boleh. Mana kita kena minta dengan memang kita nak sungguh pada yang kita minta. Maka kena adanya khaufan wa tama'an. Bahasa Arab senang ya. Kena ada pasal takut akan benda musibah ya Allah Ta'ala akan azab dia, dan juga mengharap pada syurga. Kena zahirkan harap kita tu, hajat kita, benda dunia yang kita hajat pun kita kena minta dengan cara betul-betul orang yang mengharap. Orang yang mengharap betul dia minta macam mana? Khaufan wa tama'an. Dan antara syarat yang lain pula, wa mimma razaqnahum yunfiqun, iaitu dia menderma, dia menginfakkan harta. Jadi infak harta asbab kepada makbul doa. Ni selepas daripada malam tu, siang hari dia pun menderma. Bila dia menderma, maka dia akan ikut cukup syarat ni. Bila cukup syarat ni, makbul doa dia. Cepat, dia panggil makbul cepat. Ni berita daripada surah As-Sajdah ni, nak ajar cara orang yang beriman berdoa yang mana Allah Ta'ala akan makbul, dan Allah Ta'ala puji sifat dia ni dalam Al-Quran. Dan kita kena termasuk orang yang dipuji ni lah. Barulah makbul doa tu. Ni ramai orang ni kerana masalah ni lah. Masalah doa aku tidak makbul. Jadi kita kena ajar dia untuk ganti. Kalau solat hajat tu, ganti dia solat malam. Yang minta orang lain tolong doa orang tu, ganti dengan minta dengan Allah Ta'ala. Macam mana untuk makbul? Kita ajar cara makbul seperti mana dalam ayat ni. Lepas tu cara untuk tengoklah ayat sebelum dia tu. Ayat sebelum dia tu jadi mengajar tafsir kepada kita ni.
Wala tusyriku bihi syai'a, sama balik pada hadis ubudullaha wahdahu wala tusyriku bihi syai'a, iaitu melakukan ibadat hanya pada Allah Taala semata-mata, jadi kepada Dia saja. Wala tusyriku bihi syai'a, dan kamu tidak mensyirikkan Allah Taala dengan sesuatu pun, walaupun kecil walaupun sikit. Maksud dia tidak melakukan syirik besar dan tidak melakukan juga syirik kecil. Syirik kecil di dalam hadis ada sebutnya, contoh orang yang riya. Okey, riya. Jadi syirik kecil pun tidak buat, syirik besar lagi lah tak buat. Untuk mengelak syirik besar, janganlah kita ajar buat syirik kecil. Watruku ma yaqulu abad, dan hendaklah kamu tinggalkan apa saja yang dikatakan oleh guru-guru kamu. Ni benda masalah belaka ni. Aba'uhum, mana datuk nenek situ, maknanya pendapat ataupun kata-kata daripada guru-guru yang mengajar kamu, dari turun-temurun, daripada orang dulu yang mengajar kamu tentang agama yang kamu faham sekarang ni, kamu kena tinggalkan. Tu ya Nabi sallallahu alaihi wasallam kata yang boleh menyebabkan pokok kufar di Mekah itu menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, sanggup berperang, sanggup berbunuh-bunuh kerana ni bukan semata-mata kerana aku Nabi yang sebelah dia ni kata mengaku Nabi, kerana dia memberitahu perkara. Jadi watruku ma yaqulu abah, kena tinggal. Jadi ni juga cara untuk kita mengelak daripada berlakunya musibah yang ada di Malaysia sekarang ni lah, yang mana ramai di kalangan Malaysia ni yang silap faham dalam bertaklid, dalam bab bergantung dengan guru. Taklid ni mana kita ikut tu guru. Taklid ni mana kita terikat dengan guru. Dalam masalah apa pun jadi macam terikat, mesti kena sama dengan guru. Dia panggil taklid. Jadi pendapat tu guru tu sama juga dengan pendapat saya. Tak boleh gitu. Sebab ni jadi terikat. Sepatutnya kita kena ada terikat, betul dah. Ada terikat tu memang kena ada. Kita kena ada terikat yang dengan Allah dan Rasul. Situ baru betul. Jangan kita terikat yang dekat ni, kita terikat yang jauh. Yang hujung dia tu, yang asal dia tu, yang ori dia tu, iaitu Allah dengan Rasul. Itulah hak taklid sebenar kita ya. Apa saja yang keluar daripada Nabi, yang datang daripada Allah Ta'ala, mana daripada Allah Ta'ala dan Rasul, kita terima sepenuhnya. Kita terima sepenuhnya. Betul taklid taklid pada Allah Ta'ala dan Rasul. Jadi kesilapan masyarakatnya, yang jadi rosak masyarakatnya, dia buat hak yang sepatut pada Allah Ta'ala dan Rasul tu, dia buat kepada ustaz. Tu silap dia. Silap dia duduk situ. Mana dia buat benda ni, benda yang sama kepada Allah Ta'ala dan Rasul, betul dah sih, tu. Tapi dia buat juga hak untuk guru. Bahkan kalau zaman sekarang ni, seolah-olah apa saja yang kata daripada Allah Ta'ala dan Rasul, kalau bertentangan dengan pendapat tu guru, dia tak akan terima juga. Tak akan terima pendapat Allah Ta'ala dan Rasul. Dia lebih utama pendapat guru lagi. Guru betul tak kita tak akan tolak. Guru mesti kita hormati. Guru kita tak tolak dia sebagai guru. Seperti mana ayah, kita tak tolak dia sebagai ayah kita. Dia tetap ayah kita sampai bila-bila. Kalau dia guru kita, dia tetap guru kita sampai bila-bila lah. Seperti mana satu orang ayah, satu orang ibu, dia akan jadi mak ayah kita sampai bila-bila, sampai mati pun dia jadi mak ayah kita. Jadi guru pun sama ya. Jadi sebenar sekalinya masalah guru ni hanyalah masalah dari segi macam perhubungan saja, pemudah cara saja, ataupun dipanggil asbab musabab saja. Asbab musabab adanya kita kerana mak ayah kita, menikah dua tu keluarnya kita, sebagai asbab musabab saja. Begitu juga guru, guru tu sebagai asbab musabab saja kita tu dapat memahami tu ya. Tapi dia tu bukanlah tempat pegangan kita. Kalau kita dia tu sebagai tempat pegangan kita, jadi rosaklah. Sebab tu jadi rosak kita, cara kita berpegang. Maka sebenar sekalinya guru ni hanyalah pertalian, dipanggil usul saja. Kita sama dari segi usul saja. Guru ni sama dari segi usul. Mana ada pertalian,
Ada pertalian. Sebab bila ada usul, mana ada pertalian, mana ada sumber dia. Mana kita belajar bukan belajar seorang diri, kita belajar daripada guru. Begitu juga kita sebagai anak, kita bukan kita bukannya anak pungut. Pakai kita ni ada mak ayah kita yang menikah, yang mana kita ni jadi anak yang sah. Mana ada hubungnya? Hubungnya dari segi apa? Hubungnya dari segi usul ataupun asal saja. Hubungnya dari segi asal. Jadi hubungnya dari segi asal, biasa ya. Hubungnya dari segi asal ni, yang penting sekalinya hubungnya dari apa? Hubungnya yang perlu kita pegang ataupun pegangnya. Pegangnya. Kalau pegangnya kita kena pegang yang paling kuat sekali iaitu hablullah ya. Ataupun kita apa? Wa'tasimu billah, iaitu beriktisam, berpegang dengan Allah. Berpegang itu berpegang dengan Allah Taala. Bukan berpegangnya dengan guru, dah berpegang itu berpegang dengan Allah. Dan taklid, kalau taklid sekalipun taklid kepada Rasul. Apa yang Rasul bagi tahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, maka Rasulullah bagi tahu itu, itulah yang kita tunggu. Bukan apa saja yang dilakukan oleh guru kita, itulah yang kita tunggu. Sebab kadang-kadang itu guru dia buat salah pun dia kata, ni hadis kau tu guru dia buat. Guru dia buat ni mesti ada dia sambil hadis. Sebab pernah ada satu ketika tu, satu orang tu dia kata ada satu orang tu guru dia lah. Dia lepas solat tu dia betul orang ya. Tapi betul orang lepas pada solat kan, assalamualaikum, betul orang apa nak bangun tu dia buat betul gitulah. Jadi lama tu orang ni pun tanya. Dia tanyalah, hadis mana dia kata? Ada sunat apa situ dia kata. Ada sunat apa situ? Dia kata tak tahu tu. Mana kena buat macam mana ni? Mana kaedah macam mana? Hadis mana? Ada dia kata, tu tak ada dia kata. Saja-saja dia lepas solat dia nak betul orang. Ni nak bagi tahu yang masyarakat ni apa saja yang dah lakukan oleh guru seolah-olah hadis lah. Padahal tu guru dia tu nak betul orang ya. Jadi kena ingatlah, ni cara pandangan masyarakat. Masyarakat ni lah, ginilah masyarakat. Masyarakat ni bila sebut kata guru, seolah guru tu Nabi tu. Jadi kita kena buat faham masyarakat yang menganggap macam guru ni seolah-olah Nabi. Kalau guru tu Nabi tu lagi beratlah, seolah-olah Nabi. Guru tu seolah-olah Nabi. Sehingga ke apa saja yang bertentangan daripada perkataan Allah dengan Rasul, kalau perkataan tu guru dia tu, dia lebih pegang pendapat tu guru dia lagi. Sebab dia kata kalau pegang pendapat Allah Taala dengan Rasul tak selamat. Dia hak selamatnya pegang pendapat tu guru dia. Sebab tu guru dia pandai tapih. Pandai gurau, pandai orang faham. Jadi orang yang faham, bila hadis yang bertentangan pun, sebab dia buat tu kerana dia faham. Kononnya sangka baik dia ni salah. Sepatutnya dia sangka baiknya gini. Mungkin tu aku tak belajar. Dia malu nak kata tu guru dia tak tahu. Dia malu nak kata tu guru dia mungkin tu guru dia terlupa, mungkin tu guru dia tersalah, mungkin tu guru dia tak jumpa hadis. Dia malu nak kata tu. Tapi dia tak malu pula nak tolak Allah Taala dengan Rasul. Tu berat. Allah Taala dengan Rasul, dia tak malu pula nak tolak. Jadi kita kena ajar masyarakatnya supaya masyarakat ni faham bahawasanya hak kata-kata guru ni tak apalah, kita dah dia guru kita kata benda-benda baik lah. Mungkin dia tak ingat, mungkin dia tersalah, tersilap faham, ataupun memang dia tak belajar lah hadis tu, tak jumpa hadis tu. Kalau dia jumpa hadis tu, mesti dia tak buat. Tu dia panggil sangka baik lah. Jadi orang ni dia malu nak ngaku gini. Dia malu nak merendahkan, macam seolah-olah merendahkan guru dia. Bahkan benda gini sebagai nak meninggikan martabat guru dia. Sebab jadi kesalahan itu jadi tersalah saja. Jadi macam tak salah lah. Sebab cara gitulah, cara hormat pada guru dah. Sebab kita tak tahu hakikat sebenar, maka kita kata pada guru kita tu, mungkin dia tak ingat, mungkin dia terlupa, mungkin dia tersalah, mungkin dia tak terjumpa hadis ataupun ayat Quran tertentu. Yang lain dia banyak faham, tertentu ni saja yang dia tak faham.
Maka ni dipanggil sangka baik, yang mana kita dalam masa sama kita jadi sebut perkataan-perkataan yang tidaklah mencela guru kita. Jadi mereka ni malu nak kata gini. Malu. Dia bagi dia ni macam aib lah kalau nak kata guru dia ni tak tahu setengah perkara. Sebab bagi dia kalau guru mesti semua tahu. Guru dah panggil ustaz. Ustaz tu siapa dia? Guru. Nama. Mereka masyarakat yang bagi tahu ya. Masyarakat kata tu ustaz tu. Bila mengajar sikit dia panggil ustaz dah. Bila mengajar panggil ustaz. Jadi ustaz ni banyak jenis lah. Yang mengajar apa? Mengajar motivasi pun panggil ustaz juga. Kan? Benda dia mengajar agama ke? Mengajar agama, bukan mengajar agama, dia mengajar betul kaunseling jenis motivasi gitu. Dia tiba-tiba orang panggil ustaz. Ya, banyak kan dari TV apa kan. Padahal dia tu bukan ustaz. Dipanggil ustaz juga. Jadi kalau keluar perkataan-perkataan yang betul rosak pada agama, orang kita mudah percaya kata dia ni ustaz, takkan salah. Jadi perasaan ni ataupun benda fahaman ni kita kena buat pada masyarakat. Dan buat pada masyarakat tu, ya zaman dulu tu siapa berat tak beratnya sehingga sanggup pergi. Bila siapa tak kerah kan, ya bila dia degil juga, tak apalah, payah-payah kita pergi. Akak pedang. Tengoklah siapa dia benar, dia betul. Dia kayak gitu lah. Sebab tak ada dah nak jawab dengan hujah tak boleh, maka jawab dengan pedang. Apa jawab dengan pedang? Agarnya siapa yang kalah, dia tu yang salah. Siapa yang kalah, dia tu salah. Padahal orang yang kalah tak semestinya salah. Dia tak ada arah nak merosakkan, nak mengalahkan hujah, maka dia mengalah hujah dengan cara bertumbuk, berperang, dengan cara berperang. Habis itu. Wa ya'muruna bis-salah, dan dia memerintahkan kami agar solat. Dia suruh solat. Mana doa minta pada Allah Ta'ala melakukan solat 5 waktu ke apa ke, dia yang suruh. Was-sidqi, dan juga benar. Dia perintahkan kepada kami agar berlaku benar. Benar sini luahlah mana dia. Benar ni banyak perkara lah. Benar dalam perkataan, benar ya di dalam hati, benar ya di tindak tanduk kita, perbuatan kita. Jadi Nabi SAW perintahkan agar berlaku benar, berlaku jujur. Berlaku sini berlaku jujur. Mana jujurnya dalam berkata, jujur berkata tu yang betul-betul mari daripada hati yang jujur, dengan tindakan perbuatan pun ya jujur. Mana bentuk akhlak yang terpuji lah, mana yang Nabi SAW perintahkan. Wal afaf, dan juga afaf. Afaf ni mana dia menahan, iaitu menahan diri daripada melakukan benda-benda maksiat, benda yang haram, benda yang keji, benda yang hina, benda-benda yang merosakkan. Mana benda-benda yang mungkar, mana kita menahan. Mana menahan sini maknanya mengelak diri daripada melakukan. Mana tidak buat. Mana tahan sini maknanya tidak melakukan. Tidak melakukan benda-benda yang Allah Ta'ala haramkan. Benda-benda yang Allah Ta'ala, benda-benda yang berbentuk keji, dosa berbentuk keji, macam zina atau apa, benda-benda gitu perlu ditinggalkan. Ataupun segala benda yang Allah Ta'ala larang, segala yang benda yang Allah Ta'ala larang hendaklah ditinggalkan. Wasilah, dan juga benda dan juga dia perintahkan agar menyambung. Silah dengan mana menyambungkan. Menyambungkan di sini ada dua makna. Iaitu pertamanya dengan makna umum, iaitu setiap perkara yang Allah Ta'ala perintahkan supaya disambungkan. Setiap perkara yang Allah Ta'ala perintahkan supaya
sambungkan. Ya. Iaitu dengan makna luas, satu lagi dengan makna menyambung silaturahim. Satu lagi dengan makna menyambung silaturahim. Itu dengan cara apa? Dengan cara buat apa? Iaitu dengan cara bersedekah. Dengan cara bersedekah, dengan cara buat baik, dan juga memberi nikmat ataupun memberi kebaikan. Memberi kebaikan. Kepada semua orang. Tak semestinya orang yang ada hubungan kerabat dengan kita saja, pakai semua orang. Dia ada dua makna, so dengan makna umum dengan semua orang. So lagi dengan makna khusus, ya kalau khusus dengan makna kaum kerabat kita sajalah. Pakai Islam ni luas lah. Pakai semua orang yang ada hubungan dengan kita dari segi seagama, maka kita cuba untuk menyambungkan hubungan dengan kebaikan-kebaikan, dengan sedekahnya, dengan kita buat baik ataupun kita bercakap baik dengan dia ke, paling-paling kurang pun kita menyebarkan salam paling kurang, ataupun memberi sesuatu yang baik kepada dia. Segala benda ni betul umum lah, tak kira lah apa saja yang kita buat baik kepada orang lain, agar orang lain itu dapat macam rasa ada hubungan dengan kita. Buat cara nak sambung silaturahim ni, seperti mana dalam hadis tersebut, kita kena saling hadiah. Orang ni hadiah, orang ni balas hadiah, balas budi. Gitu. Lepas tu bahkan dalam bab ni orang kaya memberi hadiah kepada orang miskin. Bahkan dalam satu bab pula ada juga orang miskin memberi hadiah kepada orang kaya. Dia ada, dua-dua tu ada. Orang kaya memberi hadiah, waktulah sepatutnya lah orang kaya memberi hadiah kepada orang miskin. Tapi dalam masa sama berlaku juga orang miskin memberi hadiah kepada orang kaya. Cuma orang kaya memberi hadiah kepada orang miskin ni biasa tak panggil hadiah dah, panggil sedekah Tapi kalau kita panggil hadiah, mana isyarat kepada hubungan lebih baik. Kalau kita bagi sedekah macam tanggungjawab. Kalau kita bagi hadiah macam hubungan itu untuk merapatkan. Hubungan itu jadi nak merapatkan. Sebab bila sebut kata hadiah, mesti dengan ada jalan, ada balas budi. Orang yang memberi bukan mengharapkan supaya dia dibalas budi, tapi orang yang diberi disunatkan bagi dia membalas budi. Kalau sesama orang yang setara, contohnya yang kaya dengan yang kaya sama-sama memberi hadiah, maka ni disunatkan memberi hadiah lah. Disunatkan memberi hadiah. Tetapi kalau orang miskin memberi hadiah kepada orang kaya wajib memberi hadiah. Orang kaya wajib memberi hadiah. Dia balas tu dengan setimpal dengan hadiah ataupun lebih bagus. Dia wajib. Wajib. Kalau orang kaya wajib. Sebab orang miskin tu dia bagi hadiah mesti dia nak sesuatu. Orang miskin mana dia kena bagi hadiah ke orang? Bila orang miskin bagi hadiah kepada orang, maknanya orang miskin tu ada keperluan, dia nak minta malu. Maka dengan cara dia bagi hadiah, maka orang ni dia panggil seperti mana dalam Al-Quran ada sebut, orang mukmin betul ni dia sudah sedia dah harta dia untuk diberi kepada lisa'il wal mahrum, kepada orang yang meminta dan juga orang yang menahan diri daripada meminta. Jadi orang ni kira dikategorikan sebagai orang yang menahan diri daripada meminta. Sama cerita macam hak kemarin kan, antara sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia suka cari orang yang dia bersedekah kepada orang yang tidak meminta. Antara sifatnya ajwad,
Dipanggilnya ajwad, ajwadun nas tu kerana Nabi SAW dia pandai menilai orang yang memerlukan, yang mana dia tu tidak meminta pun sedekah supaya dia sedekah kepada dia. Mana di kalangan orang mahrum lah, mana orang yang menahan diri daripada meminta-minta. Jadi Nabi SAW orang yang pandai menilai orang-orang yang mahrum ini, orang yang menahan diri daripada meminta-minta ni, Nabi bagi hadiah ataupun sedekah kepada mereka-mereka ni. Itu semua sekali. Wal afaf was-silah. Yang akhir tu memang kuat lah, sebabnya biasanya bila kita dakwah, akhir berlakunya perbalahan di dalam keluarga biasa. Ada yang ni tak boleh terima, ada adik-beradik ni tak boleh terima kan. Ada yang boleh terima, ada yang tak boleh terima, ada kadang-kadang mak ayah tak boleh terima. Jadi sininya walaupun tak boleh terima, Rasulullah SAW perintahkan supaya kita tetap menyambung silaturahim. Maka tindakan kita yang mula-mula, yang dahulu, yang terdahulunya dengan cara kita menyambung silaturahim. Tapi kalau selepas pada tu orang lain yang mulakan memutuskan silaturahim, dia lah yang tanggung, sebab kita sudah menyambungkan silaturahim. Tapi dialah yang memulakan memutuskan silaturahim, sehingga kita tidak ada ruang untuk menyambung silaturahim diasbabkan oleh perbuatan dia yang memutuskan silaturahim. Maka yang berdosa-dosa dia, kita bukan sebagai pemutus silaturahim lah. Orang yang pemula saja yang memutus silaturahim. Dia sebagai pemula. Sebab ni jadi masalah lah. Bila berpalah, kalau berpalah tu adik-beradik tak apa lagi, mak ayah lagi dia susah. Balik raya kena balik rumah mak ayah. Yang kena balik rumah mak ayah tu serabut lah situ. Jadi kita jangan jadi sebagai pemula yang memutus silaturahim. Jangan. Kalau kita sebagai pemula, kita salah. Bahkan kita sebagai orang yang pemula menyambung silaturahim, kita kena ada sikap pemula yang menyambung silaturahim. Lepas pada tu dia nak memutus tu dia lah yang tanggung. Kita tu tanggung dah kesalahan dia. Habis itu. Jadi kita rehat dulu kok, kan? Kalau macam orang Cina ke, India ke, silaturahimnya tak? Silaturahim juga, tapi sebagai contoh jiran ke apa gitu. Masih kena Bukan silaturahim, rahim ni mana kau kerabat, mana silah saja. silah. Mana hubungan itu sebagai jiran, hubungan itu sebagai rakan kerja, gitulah. Tapi kalau tak ada hubungan itu, kita nak menyambung tak ada guna. Tapi mungkin hubungan dari segi buat baik lah. Sebab orang Islam ni mesti dia kena buat baik, kena buat baik. Dengan tolong orang yang meminta, tolong orang yang tidak meminta, tolong orang yang dalam keadaan kesusahan. Ini betul moral dan sunat dari akhlak. Tak bagi tahu lah kat Subang ke. Ada power bank. Dia ada power bank.